ombak kencang membawa tanda, berat di mata menikam sukma. Biar digoncang taufan melanda, teguh kita menang bersama. Biar digoncang taufan melanda, teguh kita menang bersama. Terus merancang usaha berganda, rakyat kita tetap diutama. Pasir Mas mohon menyokong tanpa syarat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pasir Mas memohon untuk menjunjung kasih merafak sembah di atas ulang tahun keputeraan ke bawah Dili Maha Mulia Sultan Kelantan pada hari ini. Allahu Akbar, daulat tuanku. Teguh kita menang bersama. Demikian tema belanjawan yang telah dibentangkan oleh Berhormat Menteri Keuangan pada 6 November yang lepas. Rakaman terima kasih saya kepada Datuk Speaker di atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut sama mengambil bahagian di dalam perbahasan belanjawan 2021 pada kali ini. Ekonomi global telah pun mencatat pertumbuhan negatif pada paras 4.4% pada tahun ini. Perdagangan dunia juga merosot pada kadar 10.4%. Krisis yang berlaku adalah krisis ekonomi terburuk sejak era The Great Depression pada 1930-an dengan perdagangan dunia yang merosot pada kadar 10.4%. Memahami perkara ini, kita perlu sedar banyakkan rakyat terkesan. Tetapi belanjawan ini perlu diberikan keutamaan, khususnya yang kehilangan sumber pencarian, dibuang pekerjaan dan juga yang menganggur. Bila saya meneliti belanjawan yang telah dibentangkan pada kali ini satu persatu, sejak ia diletakkan di atas meja ahli parlimen, di samping mendengar dengan teliti patah demi patah ucapan belanjawan yang saya sifatkan cukup profesional dan tidak digunakan sebagai kesempatan untuk bermain politik. Saya percaya dirangka dengan mengambil kira pandangan pelbagai pihak setelah pelbagai sesi libat urus dibuat. Contohnya pada 4 September 2020, kami rombongan Dewan Pemuda PAS Malaysia telah mengadakan pertemuan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri Putrajaya, yang mana di antara cadangan kami pada masa itu ialah penubuhan jawatankuasa Youth Workforce Malaysia yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bagi memberikan fokus kepada masalah pengangguran anak-anak muda. Justru saya sangat menyambut baik cadangan pihak kerajaan untuk menumbuhkan Majlis Pekerjaan Malaysia yang tepat pada masanya dalam merungkai masalah ini. Mewakili PAS melalui sayap pemudanya merakamkan ribuan terima kasih di atas keprihatinan pihak kerajaan tentang masalah pengangguran belia ini. Kami cukup yakin dengan usaha dan berkat doa semua pihak, kita akan berjaya melepasi rintangan ini. Teguh kita menang bersama. Saya suli berikutnya dengan kebimbangan saya terhadap unjuran pertumbuhan ekonomi yang dibentangkan oleh Berhormat Menteri Keuangan, iaitu sekitar 65% sehingga 75% pada tahun depan. Kebimbangan saya ialah sekiranya unjuran ini tidak menjadi kenyataan, adakah belanjawan 2021 ini akan dipindah semula? Soalan saya, sejauh mana keyakinan kerajaan bahawa unjuran ini boleh menjadi kenyataan? Pengalaman singkat saya di Dewan ini pernah menyaksikan Menteri Keuangan pada tahun 2018, pada masa itu Yang Berhormat daripada Bagan membuat unjuran harga minyak $72 untuk bajet 2019. Pada waktu itu kami di pihak pembangkang berulang kali menyatakan mengunjurkan harga minyak pada harga $72 merupakan satu langkah yang agak bahaya dan tidak munasabah. Tetapi kerajaan berkeras pada masa itu bahawa unjuran tetap kekal pada harga $72 dan akhirnya tidak menjadi kenyataan pada tahun 2019. Sudah pasti di dalam rangka belanjawan kita perlu bersedia untuk senario yang terburuk, hoping for the best, prepared for the worst, dengan izin, and unsurprised by anything in between. Datuk Dipertua, Hamka pernah menyebut, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Ia bermaksud di samping tuntutan ekonomi, pembangunan kemanusiaan juga jangan ditinggal. Dalam hal ini, saya ingin menyentuh berhubung pelaburan masa depan negara, iaitu pembangunan anak muda. Isu penting anak muda ialah capaian internet. Kerajaan telah pun memperuntukkan 1.5 bilion ringgit bagi melaksanakan program jaringan prihatin bertujuan mengurangkan beban B40 untuk mendapatkan kemudahan internet. Bantuan ini dijangkakan dinikmati oleh 8 juta penerima golongan B40 dengan bantuan RM180 Malaysia seorang dalam bentuk kredit telekomunikasi. Kerajaan juga dalam belanjawan ini telah memperuntukkan sebanyak RM50 juta Malaysia untuk menaik taraf talian akses universiti daripada 500 MB per second sehingga 10 GB per second, di samping peruntukan keseluruhan KPT sebanyak RM14.4 bilion Malaysia. Terima kasih. Cuma soalan saya, sejauh mana peruntukan ini benar-benar dipastikan sampai kepada mahasiswa? Walaupun mungkin tidak disebut secara jelas peruntukan bagi manfaat mahasiswa, keutamaan seharusnya diberikan sepenuhnya kepada data internet peribadi mahasiswa,
Di samping kita faham keperluan menambah baik infrastruktur talian akses universiti. Kerana sepatutnya dengan COVID-19 yang kita tidak lihat di mana ia akan berakhir. Selagi itu mahasiswa akan lebih ramai duduk di rumah masing-masing berbanding di kampus. Datuk Yang di-Pertua, apakah langkah kerajaan bagi menaik taraf capaian internet di luar bandar? Menara-menara pemancar, saya dengar ada halangan di pihak PBT. Rundingkan dengan semangat perundingan G2G. Jika tidak, proses pengajaran dan pembelajaran ke arah membentuk kemenjadian seorang pelajar hanya ketinggal angan-angan kerana capaian internet yang sangat menyedihkan. Rakyat saya ada terpaksa berkhemah di atas bukit untuk memastikan anak-anak mereka mendapat capaian internet untuk menyelesaikan kerja rumah homework mereka yang ditugaskan oleh guru-guru mereka. Ini sangat menyedihkan Datuk Yang-di-Pertua. Kerajaan juga harus cakna bahawa sebenarnya dari satu sudut norma baharu ini memberi kesan besar kepada mahasiswa yang tinggal di rumah masing-masing. Pembelajaran dalam talian yang mengambil masa 2 hingga 3 jam sudah cukup untuk menghabiskan 1 GB data yang dilanggang oleh mahasiswa. Apatah lagi mahasiswa mempunyai 3 hingga 5 subjek satu semester. Dengan bilangan jam pembelajaran online selama mungkin anggaran 15 jam pembelajaran dalam seminggu, RM50 Malaysia ini tidak mencukupi untuk semua pembelajaran dalam talian dan kerja assignment ataupun tugasan pelajar. Datuk Yang di-Pertua, e-wallet kredit kerajaan telah pun peruntukkan RM50 Malaysia secara one-off kepada seluruh belia di peringkat 18 tahun hingga 20 tahun dengan anggaran peruntukan RM75 juta Malaysia. Namun begitu adalah lebih baik seandainya had umur e-wallet kredit itu dinaikkan kepada umur lebih tinggi supaya lebih ramai golongan belia dapat mengambil manfaat. Seandainya kita lihat di peringkat universiti, mahasiswa di peringkat sarjana muda, iaitu mereka yang majoritinya tidak bekerja juga adalah berumur 18 hingga 23 tahun. Ini boleh menjadi suatu tambahan kepada bantuan kepada orang bujang yang telah pun diperuntukkan oleh Berhormat Menteri Keuangan dalam ucapannya. Datuk Yang di-Pertua, dalam isu pengeluaran KPSP dan moratorium, suka saya menarik perhatian kepada kisah Nabi Yusuf AS yang berdepan dengan situasi kemarau. 7 tahun kemarau dan 7 tahun waktu di mana Mesir pada masa itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Ketika berlakunya 7 tahun kemarau, kaedah Nabi Yusuf sebagai Menteri Keuangan Mesir pada masa itu ialah meminta supaya makan apa jua yang telah pun diperuntukkan pada 7 tahun sebelumnya, illa qalilan mimma tuhsinun. Ini dalam Al-Quran sebut. Kecuali sedikit hendaklah disimpan untuk simpanan pada masa depan. Ya, kita menghadapi suasana krisis begitu teruk pada masa ini. Tetapi ini bukan masa untuk kita menghabiskan semua simpanan yang kita ada. Saya setuju dengan auto moratorium pada semua seperti sebelum ini untuk meningkatkan pendapatan boleh guna, tetapi kerajaan perlu pertimbangkan bantuan kepada bank bagi mengimbangi perniagaan melalui geran-geran pembiayaan yang lebih banyak dan besar. Institusi bank di Malaysia sedikit berbeza strukturnya. Kita bukan seperti Amerika dan negara kapitalis mutlak yang menswastakan bank kepada individu kaya. Kebanyakan pemilik bank di Malaysia adalah institusi rakyat. Kerugian akan menjejaskan dividen kepada rakyat dalam bentuk pelaburan dan menjejaskan GDP. Soalnya jika kerajaan ingin memberikan grant, dari mana pula kerajaan mendapatkan sumbernya? Oleh itu, saya menyokong penuh bantuan pembayaran bersasar yang dilaksanakan mulai 1 Oktober yang lepas, di mana program ini adalah lanjutan daripada moratorium pinjaman secara automatik yang telah dilaksanakan sejak April hingga September. Bantuan bersasar ini adalah lebih menepati keadaan dan keperluan rakyat di samping mengekalkan kestabilan sektor keuangan di Malaysia. Sungguh pun ramai berharap moratorium automatik dilaksanakan. Semula, kita harus mengambil kira apa yang berlaku dalam industri keuangan, iaitu kerugian modifikasi bersih, net modification loss, yang diumumkan berkadaran dari RM1 juta Malaysia sehingga RM498 juta Malaysia untuk 8 buah bank. Maybank, Public Bank, CIMB, HB Bank, Hong Leong, Alliance Bank dan Afim Bank berhak. Sekiranya kita memberikan moratorium secara automatik, kita tidak akan dapat melihat keberkesanan bantuan kepada golongan sasar yang sepatutnya, lalu menyebabkan ketirisan bantuan dan pembaziran sumber yang ada. Saya menyokong supaya bantuan moratorium ini ialah secara bersasar tetapi mudahkan dari sudut penentu kesahan terhadap golongan yang memerlukan. Jangan dipayahkan birokrasinya, jangan dipayahkan soal penentu kesahan. Walaupun kita yakin ramai perlukan moratorium, tetapi saya yakin bahawa ada lagi yang tidak memerlukan moratorium pun kerana data yang ada pada kerajaan ada juga yang menolak moratorium ini kerana hujah mereka perlu tetap membayar pinjaman kepada bank. Jadi luaskan bantuan ini dan permudahkan penentu kesahan
Jangan diperbayahkan dengan diminta dokumen itu dan ini, perlu dibuat pengesahan yang melalui pelbagai birokrasi. Ini pendirian kami, ini pendirian saya yang berdiri di sini untuk menyatakan tentang isu moratorium. Begitu juga dalam KDPDSB, dan saya menonton wawancara bersama Yang Perdana Menteri dalam sesi temu bual dalam program televisyen Astro Awani beberapa malam yang lepas. Kata Yang Perdana Menteri, kalau apa yang saya faham, bahawa kalau dilaksanakan moratorium ini adalah beban yang akan terbeban kepada pihak bank dan bukannya kepada pihak kerajaan. Artinya moratorium ini boleh dilaksanakan. Cumanya saya cadangkan ia bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan berdasarkan spesifikasi atau ciri-ciri yang tertentu. Begitu juga dalam isu KPSP, seorang yang terkesan boleh memohon pengeluaran RM500 selama 12 bulan. Perkara ini bagi saya justified kerana kita juga perlu pertimbangkan survival bukan sahaja hari ini dan esok, bahkan masa depan rakyat dalam keadaan ekonomi yang masih tidak menentu. Kementerian Kewangan sendiri menjelaskan bahawa 32% daripada jumlah pencarum dalam KWSP mempunyai baki purata sebanyak RM1,000 sahaja dalam akaun satu, manakala 10% hanya punya purata baki dalam akaun satu sebanyak RM5,000. Jadi di sini kerajaan masih ada ruang, saya kira, untuk pertimbangkan cadangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli parlimen. Cuma apa saya sebut balik pada prinsip tadi, ini bukan masa untuk kita menghabiskan semua simpanan. Cuma apa yang saya faham bahawa isu KPSP dan moratorium ini tidak berkaitan dengan belanjawan. Ia dua perkara yang tidak ada kaitan secara langsung maksud saya dalam belanjawan. Kerana belanjawan hanyalah membincangkan pendapatan yang kita ada dan juga bagaimana kita membelanjakan pendapatan tersebut. Jadi KPSP dan moratorium ini isu polisi yang kerajaan boleh umumkan pada bila-bila masa sahaja. Mungkin saya sedikit berbeza dengan ahli-ahli parlimen yang lain yang lebih senior, tetapi pada saya meletakkan syarat sokongan untuk belanjawan ini dengan supaya kerajaan mengumumkan polisi segera dalam isu KPSP dan EPF dan moratorium ini, saya kira adalah merupakan satu syarat yang agak janggal kerana syarat ini ia tidak ada kaitan dengan belanjawan pun. Tapi saya minta kerajaan membuat pertimbangan kerana saya bimbang takut nanti syarat ini menjadi seperti mana syarat Puteri Gunung Ledang kepada Sultan Melaka ketika Sultan Melaka meminangnya, diminta dibuat jambatan daripada istana ke Gunung Ledang, 7 mangkuk darah nyamuk, 7 sekian-sekian, tetapi syarat itu bukan dengan tujuan untuk pinangan itu diterima, tapi signal bahawa pinangan itu ditolak. Jadi pada saya bahawa kita menyokong tanpa syarat, tetapi dalam masa yang sama kita berikan satu cadangan kepada kerajaan supaya kerajaan mengumumkan polisi ini dengan seberapa segera. Datuk Yang Dipertua, YB Bukit Mertajam ingin mencelah, nak benarkan? Bukit Mertajam. Dikit boleh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Mas. Saja nak bercakap tentang moratorium itu. Saya rasa Pasir Mas mungkin ada niat yang baik untuk mempertahankan bank-bank, tetapi tahukah Pasir Mas bahawa keuntungan selepas cukai bank-bank di Malaysia pada tahun 2019 adalah RM32 bilion, sedangkan moratorium 6 bulan bermula 1 April tahun ini hanya melibatkan RM6.4 bilion. Jadi untuk saya, sebenarnya saya rasa janggal nak kata ini, tetapi saya sokong apa yang Pekan katakan, iaitu lanjutkan moratorium secara automatik kepada semua mungkin kecuali T20. Itu saja. Ya, saya juga sebenarnya saya sependapat dengan Bukit Mertajam tadi. Bagi saya ialah institusi perbankan masih lagi mampu sebagaimana wawancara Yang Berhormat Perdana Menteri. Cuma poin saya ialah hendaklah bersasar, dan Bukit Mertajam sendiri pun menyatakan kecuali T20. Itu maksud bersasar, iaitu ada pengecualian bukan secara automatik. Jadi apabila kita buat secara automatik, akan ada golongan yang tidak perlukan moratorium pun, tetapi mereka diberikan moratorium secara automatik. Di sinilah berlakunya sedikit ketidakadilan. Baik. Saya juga ingin bertanya tentang program subsidi upah. Saya rakamkan tahniah kepada semua manusia telah menjelaskan program cukup baik. Persoalannya berapa banyakkah majikan yang terlibat dan berapa lamakah kadar pemrosesan yang diletakkan sasaran oleh pihak kementerian? Kerana saya mendapat aduan ada majikan yang masih belum mendapat bayaran sejak bulan Julai 2020. Kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri Hawal Agama, saya ingin bertanya berbang SOP solat jenazah, solat jemaah di masjid, yang mana pada saya Masjid Darussurat ini merupakan tempat di mana SOP-nya terjaga. Kenapa kita terburu-buru untuk menutup masjid dan madrasah yang SOP-nya telah difahami sepenuhnya oleh pihak jawatan kuasa? Hubung Kementerian Pertahanan, saya lihat peruntukan mengulusnya semakin turun daripada RM12.4 bilion Indonesia kepada RM11.35 bilion Malaysia tahun 2021. Dan
peruntukan bangunan semakin naik. Isunya, isu literal combat ship. Apa perkembangan kapal-kapal yang masih belum disiapkan? Seperti kontrak yang telah ditawarkan, yang masih belum disiapkan dan mendapat teguran daripada laporan ketua ahli negara. Kementerian Kesihatan, saya ingin tahu berapakah kenaikan peruntukan untuk pegawai on call yang bertugas sebagai frontliner. Kementerian Kesihatan juga, saya ingin bertanya kenapakah syarikat seperti ACO, MyAG dan HWGB yang tidak pada pengalaman dalam bidang kesihatan diberikan kontrak untuk pembelian kit saringan, bahan guna habis dan sebagainya. Kementerian Pendidikan, saya ingin bertanya apakah langkah terhadap isu guru duka lara yang dibekukan izu tukar semenjak bulan Mac yang lepas, bagaimana perkembangannya, dan juga terima kasih kepada kerajaan menaikkan allowance PDK yang pada 2 tahun lepas yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada masa itu Muhammad Pandan menyebut perkara ini telah diangkat oleh Kementerian Keuangan tetapi masih dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan menjadi kenyataan pada tahun ini. Pakej My Salam bilakah akan dilanjutkan kepada kepada M40 dan kepada Kementerian Belia dan Sukan, saya ingin bertanya apakah rasional di sebalik langkah mengecilkan pentadbiran pejabat belia dan sukan di daerah-daerah. Di kawasan saya di Parlimen Pasir Mas, pejabat belia dan sukan mengawal 2 parlimen sekaligus. Sepatutnya pejabat belia dan sukan yang diperluaskan, diperbesarkan, kenapa diperkecilkan? Yang Amat Datuk Speaker, saya akhiri dengan 2 rakaat pantun. Ombak kencang membawa tanda, berat di mata menikam sukma. Biar digoncang taufan melanda, teguh kita menang bersama. Biar digoncang taufan melanda, teguh kita menang bersama. Terus merancang usaha berganda, rakyat kita tetap diutama. Pasir Mas mohon menyokong tanpa syarat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas.